Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد، فقال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kemudian menyuruh akan daku pula. Situ dah. Kemudian ni atah pada kata maka menuntutilah. Kemudian setelah mana menuntuti akan daku oleh setengah-setengah daripada kawan-kawanku, oleh bahawa aku tulis baginya bagi setengah kawan-kawanku tu satu risalah. Kemudian tu menyuruh pula akan daku. Menyuruh akan daku pula sebagaimana menuntuti akan daku oleh bahawa aku tuliskan bagi setengah-setengah kawanku satu risalah. Suruh pula akan daku menghuraikan segala hukum syarak dan hukum adat dan hukum akal, dan ilmu usulid dini. Jadi setengah-setengah daripada kawan-kawan bagi pengarang kitab Misbahul Muni ini suruh pula, ini minta pula. Suruh sini dengan makna barangkali boleh jadi dengan makna iltimas dia panggil dah. Menyuruh sini dengan makna iltimas. Atau boleh jadi dengan makna doa, boleh jadi. Dia menuntuti atau menyuruh ni dia ada tiga orang panggil makna. Kalau daripada pihak yang rendah kepada pihak yang tinggi, talabus syai' minal adna ilal a'la. Tuntut sesuatu, minta sesuatu, suruh sesuatu daripada pihak yang rendah kepada pihak yang tinggi, itu dia panggil doa. Macam kita berdoa pada Allah Ta'ala, talabus syai' minal adna ilal a'la ala wajhi tadarru' bi niyatil ibadah. Tuntut sesuatu daripada kita hamba, peringkat yang rendah,
kepada Allah Tuhan yang maha tinggi pangkatnya, di atas jalan merendahkan diri dengan niat ibadat. Bukan Tuhan tu tak tahu kita nak berapa, tak minta pun Tuhan maha mengetahui. Pas minta tu sebagai ibadah. Ud'uni astajib lakum. Nah, doa pada aku pasti aku perkenankan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Jadi doa pada Allah Ta'ala, minta sesuatu daripada hamba kepada Tuhan tu dengan niat ibadat, bukan niat tak tahu dah. Ada pun kita minta duit dengan orang tua kita, daripada pihak rendah juga kepada pihak yang tinggi, kerana orang tua kita tu tinggi darjatnya, nah, daripada kita anak dia. Tapi dengan memang minta tu sebab dia tak tahu kita tu tak ada duit. Nah, itu dia panggil doa. Kalau talabus syai' minal a'la ilal adna, minta sesuatu daripada pihak yang tinggi pula kepada pihak yang rendah. Nah, ala wajhit takalluf, di atas wajah nak memberati, itu dia panggil amar, perintah, suruh. Tu macam Tuhan suruh kita lah, aqimus solah wa atuz zakah. Nah, tu tuntut daripada pihak yang tinggi, minta daripada pihak yang tinggi kepada pihak yang rendah. Mana Tuhan suruh kita, kita ni rendah, Tuhan suruh kita, itu dia panggil amar, perintah. Ataupun orang tua kita suruh kita buat apa-apa, tolong basuh pinggan ke, tolong masak nasi ke, tolong basuh kereta ke, maka orang tua kita tu tinggi pakatnya, disuruh pada kita anak dia ni sebagai pekat yang rendah daripada dia, maka itu dipanggil amar, perintah, nah, suruh. Nah, tapi kalau orang panggil sama peringkat, sama peringkat ni sama-sama orang panggil satu level, satu pangkat. Nah, kalau datuk kan datuk, nah, sama-sama datuk, sama-sama Tan Sri lah, nah, sama sebaya, maka dia panggil iltimas, nah, bertolong-tolongan. Jadi di sini dengan mana iltimas lah ni, nah, tolonglah tok guru, nah, tolong tulislah ke kami ni satu risalah menghuraikan segala hukum syarak. Tu dah gapo dia hukum syarak ni. Nah, keputusan yang dibuat oleh syarik, itu makna hukum syarak. Siapa syarik? Yang itu Tuhan lah. Nanti lagi dia akan menyatalah pada kita khitabullah al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin. Nah, khitab makna tuntut, atau khitab ni dipanggil kalam Allah yang qadim, yang azali, yang berhubung kait dengan perbuatan mukallaf. Itu. Ada orang panggil tuntutan syarak tu pada pihak memperbuat bitalabi, awil ibahati, awil wada'i lahuma. Itu bitalabi, tuntut dengan perbuat, atau tuntut dengan tinggal perbuat. Itu tuntut. Tuhan suruh kita buat, Tuhan suruh kita tinggal. Ada dua pula terbahagi. Nah, ada suruh buat dengan putus, dipanggil wajib. Ada suruh buat dengan tidak putus, dipanggil sunat. Ada suruh tinggal dengan putus, dipanggil haram. Ada suruh tinggal dengan tidak putus, dipanggil makruh. Awil ibahati, ataupun tidak disuruh, tidak dilarang, dia panggil ibahah, harus. Awil wada'i lahuma, atau dijadikan wada', hantaran bagi keduanya, iaitu dia panggil hukum syarak wada'i. Sah, syarak, mani', fasad dan sabab. 5 juga. Nah, jadi hak tadi tolak dengan ibahah tu dikira sekali. 5 hukum syarak. Mana? Wajib, haram, makruh, sunat dan harus. Nah, dipanggil hukum syarak yang taklifi. Hukum syarak yang taklifi. Tu talabul fi'li talaban jaziman, tuntut perbuat sebagai tuntut yang putus. Ada dipanggil wajib. Setara mana putus? Putus tak putus, yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Dijanji pahala syurga kerana kita mengerjakannya dengan ikhlas. Dijanji seksa api neraka kalau kita tidak mengerjakannya. Putus tu. Macam subuh tadi lah.
Malas setara mana pun kena semaya. Kena bangun juga 2 rakaat semaya subuh. Tu dia panggil tuntut yang putus. Zuhur kat arat. Tu. Kena semaya juga 4 rakaat. 5 waktu. Puasa Ramadan. Kena puasa juga. Malas setara mana pun wajib kena puasa juga. Sebab Tuhan tuntut kita buat tu dengan putus. Sekira-kira dijanji pahala kerana kita mengerjakan dengan ikhlas, dijanji seksa api neraka kalau kita tidak mengerjakannya. Itu dia panggil wajib. Sama juga mengaji ilmu fardu ain. Seumpama ilmu tauhid ni wajib. Sama level dengan semaya 5 waktu tu, bahkan lebih dia lagi. Sebab dia tu kepala modal dalam agama. Al-ma'rifatu ra'su mali fid din. Ma'rifah kena ngaji ilmu tauhid ni ialah kepala modal di dalam agama. Berarti seorang itu tidak ada kepala modal, bagaimana dia nak menega? Dia tak boleh nak menega lah. Sama lah. Agama ni seumpama perniagaan juga. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin ali. Ya ayyuhallazina amanu. Hei orang beriman. Hal adullukum ala tijaratin. Adakah nak aku tunjukkan pada kalian perniagaan? Tunjikum min azabin ali, yang memperlepaskan kalian daripada azabku yang sangat pedih. Tu'minuna billahi wa rasulih. Tengok. Itu perniagaan. Kepala modalnya ialah wimen dengan Allah, dengan Rasul. Jadi kalau tak ada kepala modal, lagu mana nak beragama? Semaya dia tu bohong. Puasa dia tu bohong. Zakat dia tu bohong. Haji dia tu bohong. Segala apa yang dia buat dalam urusan agama selain daripada makrifah beriman pada Allah dipanggil bohong. Kerana hak ni kepala modal. Awak fardu ain ni wajib. Sebagaimana semaya subuh tadi wajib, wajiblah ngaji ilmu tauhid. Itu dia panggil tuntutan yang putus kita perbuat. Ada tuntutan yang tak putus. Seumpama semaya sunat, puasa sunat, sedekah sunat, tuntut juga talabul fi'li, syarat tuntut kita buat. Kena buat. Jadi ingat baik, sunat ni bukan buat tak apa, tak buat tak apa, tu salah tu orang cakap itu tu. Dia tak faham definisi tu. Sunat ni bukan buat tak apa, tak buat tak apa, kena buat. Sunat gitu, talabul fi'li, syarat tuntut kita buat. Tapi tolak yang bi ghairi jazimin, dengan ketiadaan putus. Setara mana tidak putus? Yusabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi. Dijanji syurga kerana kita mengerjakan perkara sunat dengan ikhlas, tidak dijanji seksa api neraka kalau kita tidak mengerjakannya dengan sebab kita malah. Dengan sebab kita malah lah. Kata mana tak semaya sunat. Hei saya ni, hei sunat tu besar pahala tapi saya malah. Tak apa tu. Jangan sunat jah, jangan jah. Jah ni orang panggil tahkir, merendah-rendah. Jangan kita sunat jah, jangan jah. Sunat ni apa tak buat? Aku malah. Tu tak apa. Tu sebab syarat tuntut kita buat tu. Sama juga sebelah tinggal pun talabut tarki, syarat tuntut kita tinggal. Sebagai tuntut yang putus talaban jaziman, dia panggil haram. Dia panggil haram. Setara mana putus syarat suruh kita tinggal? Yusabu ala tarkihi pula dah, balik pula. Dijanji syurga kerana kita meninggalkannya dengan ikhlas. Tu wala wa yu'aqabu ala fi'lihi, dijanji seksa api neraka kerana kita mengerjakan perkara haram tersebut. Kita tinggal dengan ikhlas, dapat pahala. Atau guana we tak minat agak, kawan taubat dah, astagfirullahalazim, haram benda ni. Boleh pahala tu. Atau guana tak minat agak, bahasa sakit tekuk sikit hari ni. Biar lu slow dululah, nanti 2-3 minggu panik minum pula agak. Tinggal lagu tu tak boleh pahala. Ya kaki judi. Tiba-tiba tak berjudi. Orang tanya, mana tak berjudi Pak Mat hari ni? Ya atau piti habis, nanti semula ada kita judi pula. Tinggal lagu tu tak boleh pahala. Lepas tu tinggal hak lagu mana boleh pahala? Lillahi ta'ala. Mana tak judi lah ni? Kawan taubat dah, astagfirullahalazim, kagak dosa lagi. Boleh pahala tu. Boleh pahala, tinggal hak balik haram tu boleh pahala. Begitu juga makruh. Talabut tarki juga, syarat tuntut kita tinggal.
Tapi tuntut kita tinggal perbuat tu sebagai tuntut yang tidak putus. Sekira-kira yusabu ala tarkihi, dijanji pahala kerana kita meninggalkan memperbuat perkara tersebut, tapi wala yu'aqabu ala fi'lihi, tidak dijanji seksa api neraka kalau kita mengerjakan perkara makruh. Itu makruh tu bukan buat tak apa, tak buat tak apa, tak boleh buat. Kalau tak buat, tinggal memperbuat dengan ikhlas, dapat pahala. Tapi kalau buat pun tidak berdosa. Itu dia panggil makruh. Itu pak ni berat dia panggil. Satunya hak tidak berat dia panggil ibahah atau mubah, perkara yang harus. Jadi perkara harus ni buat, tak apa, tak buat pun tak apa. Saya nak makan, ikut mu. Saya tak nak makan, ikut mu. Saya nak tidur, ikut mu. Saya tak mau tidur, ikut mu. Itu dia panggil perkara harus. Tapi harus ni semata-mata tilik kepada diri benda tu. Tapi kalau tilik kepada, kalau iktibar kepada dia perkara harus tu menjadi wasilah kepada perkara yang wajib, maka dapat pahala wajib juga. Contoh kita kata makan nasi sebab apa? Sebab nak gagah bangun sembahyang zuhur. Sembahyang zuhur tu wajib tak? Wajib. Maka dapat pahala juga dia makan tadi tu. Seumpama pahala yang wajib. Tu. Buka lapu, baca Quran atas kubur. Asalnya buka lapu atas kubur tu bazir. Sebab penduduk kubur tak memerlukan pada lapu. Dia duduk di alam barzakh. Lepas tu kita pergi buka lapu atas kubur tu tujuan apa? Sebab nak baca Quran atas kubur. Orang dulu nunggu kubur ke? Maka baca Quran ni apa hukum sunat? Maka sunat juga pasal lapu tadi. Tu lagu tu dah. Samalah. Kalau dia membawa kepada perkara makruh, dapat hukum makruh juga. Kalau dia membawa kepada perkara yang haram, dapat orang panggil perkara yang haram. Kerana al-wasail ka hukmil maqasidi. Hukmul wasail ka hukmil maqasidi. Hukum wasilah, hukum menjadi perantaraan seperti hukum tujuan dia tu juga. Gitulah. Itu dia panggil ibahah. Kemudian ada lagi limanya, dia panggil wad'ilahuma. Syarak jadikan dia tu hantaran bagi kedua-dua tadi. Mana? Syarak, mani', fasad dan sabab. Lagi akan menegar. Contoh seperti semaya zuhur ni wajib tak? Wajib. Tapi pukul 9.30 sekarang ni wajib dah kah kita semaya zuhur? Semaya zuhur awal-awal dia kata daripada tak semaya baik semaya. Itu ni. Boleh kah? Tak boleh. Sebab apa? Tak ada sebab bagi wajib, iaitu masuk waktu. Maka syarak menjadikan masuk waktu tu sebab bagi wajib semaya. Itu contoh. Itu dia panggil sabab. Ataupun masuk dah waktu zuhurnya, tiba-tiba kita orang perempuan ni ada mani', ada sesuatu yang menegah kita semaya zuhur. Seumpama datang darah haid atau nifas. Maka ketika tu haramlah kita semayanya. Haram lah pula kita semaya. Tak boleh nak semaya. Jangan duduk teruk dengan semaya gitu, juru tak ada pasal gitu. Itu dia panggil hukum wad'i, hukum syarak yang dijadikan hantaran bagi hukum syarak taklifi. Lagi akhir dia akan menyata pada kita dengan secara terperinci. Dan hukum adat. Hukum adat ni hukum tabiat, kebiasaan dia panggil. Tu hukum adat ni mana? Hukum kebiasaan berlaku. Lagi akhir dia akan menyatalah pada kita. Tu. Dia ada wajib adat, mustahil adat, harus adat. Jadi semua hukum adat ni sebenarnya masuk di dalam harus pada akal. Wajib adat, mustahil adat, harus adat. Ini sebenarnya ialah perkara harus pada akal. Apa wajib adat? Dia panggil tikrar, perkara kebiasaan berulang-ulang kali. Paling kurang 3 kali atau 2 kali terjadi natijah yang sama, dipanggil hukum adat. Dia ada ikatan 4. Ribtul adi arba'ah. Ikatan adat ni ada 4. Mana? Ribtul wujud bil wujud, ribtul adam bil adam, ribtul wujud bil adam, ribtul adam bil wujud. Ikatan ada dengan ada, ikatan tiada dengan tiada, ikatan ada dengan tiada,
ikatan tiada dengan ada. Mana contoh? Ada makan, adalah kenyang. Itu dia panggil ikatan adat tu. Kita makan, adalah kenyang. Ribatul wujud bil wujud. Ada makan, ada kenyang. Ribatul adam bil adam. Tiada makan, tiada kenyang. Ribatul wujud bil adam. Mana? Ada makan, tiada lapar. Ribatul adam bil wujud, tiada makan, ada lapar. Itu dia panggil contoh lah tu. Bak ikatan adat. Maka hukum adat ni sah an tatakhallafa. Yasihu an tatakhallaf. Sah oleh bahawa menyalahi. Sah menyalahi dia panggil. Mana sah menyalahi ni, terima tak serupa dengan kebiasaan. Makan tak kenyang, tak makan kenyang. Boleh jadi? Itu sebab yang memberi kesan itu hanya Allah. Ni kena tahu ni hukum adat. Kebiasaan orang dia bertukar di antara hukum akal dengan hukum adat. Dia bertukar takkir. Dalilnya kalau orang tanya, awak terima tak pada akal kalau seorang tu makan nasi 10 pinggan tapi tak kenyang-kenyang? Dia kata, mana terima? 2 pinggan pun kenyang dah ustaz. Tengok dah. Ada tu. Banyaklah kalau kita soal agak. Tu. Mana terima dia kata? 2 pinggan pun kenyang dah. Orang tanya apa? Akal awak apa pada hukum akal? Terima ke tidak pada akal, bukan pada adat. Kalau tanya soalan terima ke tidak pada adat, makan nasi 10 pinggang tapi tak kenyang, tetap lapar, baru betul jawab tak terima pada adat. Kerana pada adatnya 2 pinggan pun kenyang. Tapi oleh kerana dia tak boleh nak beza adat dengan akal. Maka bila kita tanya terima ke tidak pada akal, makan nasi 10 pinggan namun tidak kenyang, tetap lapar. Dia kata tak terima. Ya tukar tu. Dia bertukar di antara hukum akal dengan hukum adat. Bahayanya orang yang tidak reti hukum akal dengan hukum adat ni, terkadang boleh membawa fasik. Fasik mubtadi', mana ahlul bid'ah. Itu dah. Ahli bid'ah dia panggil. Fasik mubtadi', ahlul bid'ah. Mana? Apabila dia ni mengatakan bahawasanya tidak mungkin menyalahi sekali-kali hukum adat, kerana Allah telah menjadikan pada perkara yang adi ni kekuatan yang mampu memberi bekah. Wa man yakul bil quwwatil muda'ati fadzaka bid'iyun fala taltafiti. Dia klik situ. Jadi dia kata, kenapa tak terima? Orang tanya, kenapa tak terima pada akal awak makan nasi 10 pinggang tak kenyang, tetap lapar? Dia kata Allah jadikan pada nasi tu power kan, mampu membagi kenyang. Tengok. Maka ketika tu fasik mubtadi' dia. Pada kufurnya khilaf ulama. Ataupun boleh jatuh kufur sungguh. Boleh jatuh kafir sungguh. Bila dia ingkar mukjizat para rasul. Ingkar mukjizat kafir. Ingkar karamah aulia fasik. Ingkar karamah aulia fasik. Ingkar mukjizat para nabi, para rasul, kafir lalu. Contohnya baca Quran. Qul ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Dia kata macam mana api jadi sejuk selamat untuk Nabi Ibrahim. Tak terimalah pada akal. Tak terima pada akal, padahal tak terima pada adat. Maka hukum adat sah menyalahi. Maka dia kata ini cerita Doraemon ni, tak boleh percaya ni, mana boleh api jadi sejuk. Kafir tak dia? Kafir selalu. Tukar Nabi Musa jadi ular. Dia kata mana ada tukar jadi ular. Ular lah, tukar lah. Macam mana pula tukar jadi ular? Kafir selalu. Kerana ingkar mukjizat. Kerana mukjizat, irhas, karamah, semuanya didefinisikan oleh ulama amrun kharikun lil adati, perkara yang mencarikan bagi adat, bukan mencarikan bagi akal. Kenapa hal? Bukan amrun kharikun lil aqli, bukan. Pada akal boleh terima, pada adat sahaja menyalahi. Itu itu kena jaga-jaga tu. Banyaklah perkara mukjizat. Contoh Nabi kita Muhammad SAW Isra' wal Mi'raj tu.
Itu mukjizat tu. Mukjizat. Mana amrun khariqun lil adat. Secara adatnya di zaman Nabi itu kalau orang pergi Palestin, pergi balik memakan masa sebulan pergi, sebulan balik. Sebulan pergi, sebulan balik. Tapi tak ada lah orang pergi sebulan, pergi balik lalu. Tak ada gitu. Ataupun pergi itu tak berhenti mana-mana. Sebulan pergi ni tak berhenti mana-mana tu. Kecuk kuda start di Mekah tu kak cak siapa ke Palestin. Tak berhenti RNR mana-mana. Itu dia panggil adat pada zaman Nabi itu sebulan pergi, sebulan balik. Tanpa singgah mana-mana RNR, memakan masa adat tu yang buatnya sebulan pergi, sebulan balik. Tengok. Adat sekarang orang pergi daripada Mekah ke Palestin tak ada sebulan dah. Betul tak? Sebulan lagi ke sekarang? Tak dah. Berapa jam saja naik flight tu. Tu hukum adat lah tu. Tapi oleh kerana orang ni tak reti beza hukum akal hukum adat, maka dia ingkar. Mana boleh, tak terima lah kepala otak kita. Tengok. Padahal yang menyampaikan, yang menggerak siapa? Allah. Itu maka ketika tu ingkar mukjizat, hukumnya kafir. Itu bahaya orang yang tak reti hukum akal hukum adat. Dia tak boleh beza antara hukum akal dengan hukum adat. Sekurang-kurangnya jatuh fasik ahlul bid'ah mubtadi', kalau tidak pun wal iyadzu billahi min zalik, kafir, kupu murtad daripada agama. Habis itu tu nenek kita mula pergi Mekah berbulan-bulan dengan kapal layar tu dah. 6 bulan naik kapal layar. Kalau tu nenek kita ni kuat akidah ahli sunnah wal jamaah, dia boleh beza hukum akal hukum adat. Tak kedai tu kita jumpa tu nenek moyang kita dulu. Kita pun cerita. Nye tahu tak zaman cula ni pergi Mekah tu sehari je. Agak-agak dia akan terkejut tak? Dah tak terkejut. Kalau dia kuat ahli sunnah, kuat akidah, dia tak terkejut. Pelik apa? Tuhan yang menggerakkan. Tapi kalau tok nenek kita ni tak kuat akidah, tak reti beza hukum akal hukum adat, dia kejut. Yo kamu ni bahong aku, dia kata. Zaman aku mula naik bulan naik kapal layar, mana terima dengan akal sudah. Itulah contohnya. Maka hukum adat ni sah menyalahi sah. Kalau tak sah menyalahi, tok nenek kita mula pergi Mekah naik bulan, kita pun naik flight naik bulan. Marilah alat gapo lepas ni pun roket ke gapo ke naik bulan sokmo daripada Malaysia ke Mekah ni naik bulan sokmo gitu ke? Dah. Tu dah. Habis. Tu. Dan hukum akal, minta huraiati hukum akal, keputusan yang dikeluarkan oleh akal. Dan hukum akal inilah hak paling besar sekali di dalam pengajian ilmu usuluddin. Kerana kalau kita tak boleh kuasai hukum akal, ngaji sifat hukum sifat ketuhanan, ngaji hukum sifat kerasulan, siapa ke bila-bila 10 kali khatam kitab pun kita tak akan faham siapa ke bila-bila. Kerana hukum akal ni dia panggil alat yang besar lah. Kerana kita mengaji ni bukan nak kena hakikat sifat Tuhan, bukan nak kena apakah sifat wujud, di mana sifat wujud, apa hakikatnya. Bukan. Kita mengaji ilmu tauhid ni nak kena hukum sifat ketuhanan. Nak kena hukum ketuhanan dan nak kena hukum sifat ketuhanan. Mana sifat ketuhanan? Wujud, kida, bakok, mukhalafah tu dia panggil sifat ketuhanan. Gapo kita nak hukum? Ada Allah. Tu contoh. Ada Allah, apa akal kita nak hukum? Mesti ada Allah. Mesti tu dia panggil hukum akal tu. Wujud pada akal. Ada Allah wajib. Ada lawan tiada. Tiada Allah, apa kita nak hukum dengan akal kita? Tentu tidak tiada Allah. Tentu tidak tu dipanggil istihalah. Tentu tidak. Tiada Allah dipanggil mustahil. Tu istihalatul mustahil. Tentu tidak tiada Allah. Ngaji gitu. Bukan ngaji Tuhan tak ada. Tak di Tuhan ada. Apa belawai-belawai jadi tak ada pula dah Tuhan. Tu orang jahat, orang khianat, orang menganjing. Tak ada orang mengaji Tuhan tak ada. Orang mengaji Tuhan tak ada tu tentu tidak. Tak ada orang mengaji yalik yulak. Ke ada orang mengaji yalik yulak? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, yalik yulak ada. Yang saya pak selalu atau imam gila apa baca yalik yulak. Orang mengaji lam yalid wa lam yulak.
Tidak diperanak, tidak beranak. Orang tak mengaji Tuhan diperanak, Tuhan beranak, gitu lah. Yalid yulad tu mustahil. Lam yalid walam yulad istihalatul mustahil. Gitu dah. Tentu tidak Tuhan diperanak, tentu tidak Tuhan beranak. Jadi tentu tidak Tuhan diperanak, tentu tidak Tuhan beranak ni dipanggil istihalatul mustahil. Istihalatul mustahil ni wajib pada akalnya. Tentu tidak Tuhan diperanak. Tentu tidak Tuhan beranak. Tentu tidak Tuhan tak ada. Tentu tidak Tuhan baru. Tentu tidak Tuhan binasa. Tentu tidak Tuhan serupa akan yang baru. Tentu tidak Tuhan berbilal. Tentu tidak Tuhan lemah ila akhir. Gitu ngaji. Jadi kalau tak reti sungguh, tentu tidak, boleh jadi, dia panggil hukum akal. Hukum akal ni 3. Dah. Hukum akal ni 3. Mana? Tentu sungguh, tentu tidak, boleh jadi sungguh pada satu ketika, boleh jadi tidak pada seketika yang lain. Dia panggil boleh jadi. Harus. Kalau bahasa Arab panggil wujud, istihalah, jawaz. Apa wujud? Adamu qabulil intifa'. Tak terima tidak. Adam tidak. Qabul terima, intifa' ternafi. Maksudnya tidak. Tak terima tidak. Apa makna tak terima tidak? Sungguh. Tak terima tidak. Oh sungguh. Mesti. Gitu. Itu dia panggil wujud. Bahasa Arab panggil wujud. Bahasa Melayu kata mesti. Tentu sungguh. Tentu mesti. Gitu. Istihalah apa? Adamu qabulis subuta. Tak terima akan sungguh. Adam tidak, qabul terima, subutah sungguh. Tak terima sungguh artinya tentu tidak. Gitu. Jawaz, apa jawaz? Qabulus subut taratan wa qabulul intifa' taratan ukhra. Terima sungguh pada satu ketika dan terima tidak pada satu ketika yang lain. Dia panggil apa? Boleh jadi. Jadi kalau tanya hukum akal ada berapa? 3. Apa? Tentu sungguh, tentu tidak, boleh jadi. Cukup bahasa Melayu. Arab kata wujub, istihalah, jawaz. Yang itu dah. Arab sebut wujub, istihalah, jawaz. Melayu kata tentu sungguh, tentu tidak, boleh jadi. Ingat. Jadi kita mengaji lepas ni sifat 20 ni, guna ni. Dah. Nak guna ni. Ada Allah, apa kita nak hukum? Tentu sungguh ada Allah. Tak ada Allah, tentu tidak. Sedia Allah, tentu sungguh sedia Allah. Baharu Allah, tentu tidak baharu Allah. Kita ngaji itu. Jadi kalau tak boleh kuasai hukum akal, maka susahlah nak mengaji ilmu tauhid. Bahkan kata Imam Haramain, guru Imam Ghazali, dia kata nah, faman lam ya'rif ma'nal wajibil aqli wa ma'nal mustahil aqli wa ma'nal jaizil aqli fahuwa laisa bi'aqilin. Barang siapa yang tidak mengetahui hukum akal yang 3, perkara tentu sungguh pada akal, perkara tentu tidak pada akal, perkara terima sungguh, terima tidak pada akal, maka orang tersebut tidak berakal pada hakikatnya. Orang panggil tak berakal ni gila lah. Tapi gila tak nampak gila. Ini bahaya. Orang gila nampak gila ni senang buat kira. Tengok dia telanjang, rambut pun panjang, keras sebelah, cari makanan ikut-ikut tu siapa. Kita tahu dah muka pun kelari semua dah. Ini orang gila ni. Yang duk masuk apa lah, yang tapa ke dia ke, yang cekik ke dia ke. Orang gila ke, dia buat gapo lepas undang-undang dia. Betul tak? Kita jadi mangsa, kita tahu selalu dah, oi orang gila ni tak masuk apa. Tapi kalau gila tak dapat gila ni payah. Pakai kuk atik, pakai nektar. Nektar ni segok cakap speaking I you because I love you macam-macam lah. Tu cakapnya speaking. Tapi rupa-rupanya gila tu. Yang ada buat salah dengan dia, yang tapa ke dia, yang cekik ke dia kan. Tu dia panggil gila tak nampak gila ni bahaya. Gitulah orang yang berakal tapi tak reti dengan hukum yang dikeluarkan oleh akal dia sendiri. Maka orang ni pada makna tidak berakal. Artinya orang gila tapi gila tak nampak gila. Itu bahaya. Habis.
dan ilmu usuluddini. Lepas daripada reti dah hukum akal, hukum adat. Ya kenapa hukum syarak ni sebut atik dalam kitab dia. Sebenarnya hukum syarak ni bukan dalam kitab ni. Kita nak menguasai apa itu hukum syarak, kita kena mengaji seumpama kitab kitab usulul fiqh noh. Nah. Kitab usulul fiqh. Ilmu usulul fiqh itu dia panggil ilmu nak menghuraikan tentang apakah makna hukum syarak. Nah, tetapi disebut juga di sini sebab ada keterkaitannya dengan apakah hukum kita mengaji ilmu ni. Nah, apa hukum kita belajar ilmu ni? Sunat ke? Nah, makruh ke? Haram ke? Wajib ke? Jadi dia akan sebut juga hukum syarak sikit. Sebab ada kaitannya dengan hukum kita belajar ilmu ni. Apa hukum? Dah. Jadi hak sebenar-benar kita nak guna dalam ilmu usuluddin ni hukum akal tadi. Hukum akal tadi sebenar-benar kita nak guna. Jadi jangan kita ingat wajib, ada wajib pada syarak saja, jangan. Sebab tu ada ke hak diperlih tu. Dia kata apa mengaji sifat 20. Allah wajib ada. Tengok dia kata Allah wajib ada. Kalau Allah tak ada, Allah masuk neraka ke? Sudah. Nampak tak dia tu? Jahilnya. Jahil lah tu. Walaupun mufti sekalipun kalau cakap gitu tak reti tu. Dia ingat kau wajib tu wajib syarak. Nah, macam kita ni. Wajib semaya tak 5 waktu? Wajib. Kalau tak semaya, masuk neraka. Betul tak? Tu orang panggil wajib syarak. Lepas tu Tuhan wajib ada tak? Wajib ada. Lepas kalau Tuhan tak ada, Tuhan masuk neraka. Oh, berat. Itu bukan wajib syarak. Itu wajib akal dia panggil. Nah, Allah wajib ada. Apa makna? Allah mesti ada. Tak terima dengan akal kita nak kata tak ada. Itu maksud. Bukan Allah wajib ada. Allah dituntut oleh undang-undang syaraknya kena ada. Kalau Tuhan tak ada, yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Dijanji pahala kerana Tuhan ada. Dijanji seksa api neraka kalau Tuhan tak ada. Gitu ke? Weh, berat. Jadi orang ni kalau tak mengaji hukum syarak, hukum akal, hukum adat, dia ingat wajib tak ada wajib syarak ya. Wajib ni ada wajib adat, ada wajib akal, gitu. Makna lain-lain, makna lain-lain. Nah, tu gitulah. Habis. Itu dah. Lepas daripada kita kuasai nanti hukum akal, hukum adat ni apa, barulah dia akan menghuraikan ilmi usuluddini, ilmu akar humbi bagi agama, tapi mengikut aturan ahli sunnah, mengikut susunan ahli sunnah wal jamaah. Karena setiap firaqil Islam ni dia ada ilmu usuluddin dia. Mu'tazilah dia bahas dalam ilmu tauhid dengan cara dia. Syiah dia ada orang panggil akidah, ilmu tauhid cara Syiah. Bukan Syiah lagi bahaya. Mana? Ditambah pula rukun iman dalam ilmu akidah dia, wilayatul faqih, kepimpinan politik. Itu ialah setengah daripada rukun iman dia panggil. Macam kita ada politik melantik pemimpin ni, dia panggil siasah syar'iyah, bukan hukum i'tikad agama. Nah, Mu'tazilah pula kata tak, politik ni akal aja menentu, tidak daripada hukum agama. Ikut kita lah nak pilih siapa pun, nak lantik siapa suka hati kita lah. Akal kita tu Tuhan bagi dah, boleh mikir hak baik hak buruk, jadi tak ada kaitan dengan agamanya. Itu Mu'tazilah pula. Tu kalau kita mengaji kitab tauhid seumpama Jauharatut Tauhid, Imam Ibrahim Al-Laqani dia simpulkan perkara-perkara tersebut dalam kitab dia. Wa yajibu nasbu imami adlin, wajib melantik pemimpin yang adil. Wajib situ bukan fardu ain, fardu kifayah. Artinya kalau sudah terlantik orang yang nak mengurusi urusan negara, maka kewajipan tersebut gugur di atas yang tinggal lagi. Kalau kita zaman lah ni tu orang panggil zaman demokrasi, maka wajib melantik pemimpin ni ialah di atas orang yang berdaftar mengundi. Wajib dia kena mengundi. Kalau orang tak daftar nak mengundi ke mana? Itu. Lagi pula pemimpin-pemimpin yang dilantik ni bukanlah orang panggil waliyul amri mutlak. Bukan. Dia panggil wuzara ut-tafwiq wat tanfiz.
Wuzara ut-tafwiq wat tanfiz, maknanya pemimpin menteri-menteri yang diserahkan kuasa raja sultan untuk dilaksanakan 4 tahun sekali ya tukar pula. Waliul amri mutlak siapa? Raja sultan. Dia tak turun masuk tanding ke ada? Mana kawasan mana Sultan Selangor masuk tanding? Ada? Tak ada. Dia tu waliul amri mutlak. Tu. Wajib situ wajib fardu kifayah, bukan fardu ain tak? Tu. Wa yajibu nasbu imami adlin bi syar'i fa'lam la bi hukmil aqli. Wajib situ wajib fardu kifayah dengan sebab hukum syarak. Bukanlah semata-mata akal. Itu nak tolak Mu'tazilah. Walaisa ruknan yu'taqad fid dini, bukan juga melantik pemimpin tu ialah rukun iman yang diiktikadkan dalam agama. Tu pun tolak fuq Syiah, Khawarij dan sebagainya. Kerana fuq ni melantik pemimpin ni ialah akidah. Tu siapa tak lantik pemimpin seumpama kami, kafir dia. Akan ditanya oleh malaikat dalam kubur, bapa awak tak ngundi hak ni, bapa awak undi hak ni. Pelik jadi. Dia tambah rukun iman tu. Tu pun sesak juga. Tu. Ni bubar dah parlimen ni, kita kena setuh agak sikit-sikit. Biar tahu kata hak ahli sunnah wal jamaah lagu mana. Pandangan ahli sunnah wal jamaah ni memang aman, santai, damai, tenteram, tak balah. Awak nak pilih apa pilih lagi lah. Jangan pula awak pilih tu orang lain pilih tak serupa kita. Awak ni kafir dah ni. Apa? Tak serupa dengan saya pilih. Syiah lagu tu. Sebab apa? Ya kafir semua sahabat. Sebab bagi dia Ali ni jadi pemimpin selepas Nabi ialah wasiyun Nabi, ialah diwasiat oleh Nabi. Man kuntu ana maulahu fa aliyu maulah. Siapa yang aku adalah pemimpinnya, maka Ali adalah pemimpinnya. Ini wasiat daripada Nabi. Maka rukun iman. Siapa yang tak lantik kafir. Amat dia Abu Bakar ke, Omar ke, Uthman ke, kafir habis licin semua. Jangan main-main. Tu bahaya orang panggil merukun imankan politik. Merukun imankan melantik pemimpin, nasbul imam ni. Tu ya, politik ni banyak makna. Politik dengan makna melantik pemimpin, satu, nasbul imam. Politik dengan makna husnut tadbir bi riayati syu'uril ummah fi dakhilid daulah wa kharijiha wa riayati maqasidis syar'iyyah al-kulliyah al-khamsah. Ini setelah jadi pemimpin, inilah makna politiknya mana? Husnut tadbir, elok dalam menyusun atur pentadbiran. Lagu mana elok dalam menyusun atur pentadbiran? Bi riayati syu'uril ummah fi dakhilid daulah, dengan menjaga perasaan manusia di dalam negara, sama ada muwatin warga negara atau yang mari melancong negara kita, tak ada kira. Tu kata pemimpin macam mana ni, air ni kuning ni, maka seorang pemimpin yang benar-benar pemimpin seumpama Islam, politik Islam, ahlu siasah Islam, ahlu siasah Islamiyah ni, dia kata sabar, nanti kami akan usahakan untuk bagi air ni jadi laju, comel, bagus, doa-doa kami ni pun lemah juga. Tu orang ahlu siasah Islamiyah. Tapi kalau bukan ahlu siasah Islamiyah, dia kata air kuning apa ke dia nya, pergi berenang di sungai anu lah, air tak ada apa. Tu dia panggil bukan ahli politik Islam cakap gitu tu. Dia tak jaga perasaan umat ni. Orang kata jalan belubat ni tayar saya cabut semua ni, nak terjun lubang. Allah maaf sangat-sangat. Bapa baru ayat, nanti kami akan gitar selalu jalan ni, kami akan bagi cantik. Bukan tunggu 4 tahun sekali. Ni 4 tahun sekali comel je. Nak masuk Sungai Buloh kan dulu gugu gegar. Nak cabut tayar. Ni nak ngundi ni, nak buat parlimen. Semua. Bila tahu aku? Nak bubar dah parlimen. Tahu selalu dah. Tu bukan ahli politik siasat Islamiah. Ahli politik siasat Islamiah Umar bin Abdul Al-Khattab tu lah. Dia tanya, Amirul Mukminin, kenapa malam-malam tak tidur, siang hari tak tidur, malam tidur sekejap aja? Dia kata, lau ta'atharat baghlatun fil Iraq lahasabani Allahu yaumal qiyamah liman lam tusalli hadha at-tariq ya Umar. Aku bimbang kalau aku tidur ni, Allah Ta'ala akan tanya akhirat esok, kalau ada kaki hima di hujung jalan di Iraq tu gleceh sebab jalan berlubang, maka akhirat esok Tuhan tanya, hei Umar, bapa mu tak baiki jalan tu, siapa kaki hima apa gleceh, seliuh. Gleceh makna seliuh lah.
terus liuh. Jalan atas jalan hok mun tak beki. Kita ni bukan kaki himat, kaki orang pun cabut. Accident mana jalan teruk. Tak ada beki kau. Sebab tu tak menepati itu husnul tadbir bi riayati syu'uri ummah fi dakhil daulah wa kharijaha, dan hubungan diplomatik dengan negara-negara luar. Wa riayati maqasid syar'iyyah al-kulliyah al-khamsah. Dan menjaga tujuan agama diturunkan yang bahasa umum yang 5. Mana? Hifzuddin, memelihara agama. Hifzun nafs, memelihara nyawa. Hifzul aql, memelihara akal. Hifzul mal, memelihara harta. Hifzun nasl, memelihara keturunan. Tu. Ada ulama tambah lagi 6, kuliah ayat 6. Mana? Maqasid syar'iyyah, iaitu hifzul muru'ah, menjaga muru'ah. 6. Jadi ni orang panggil politik yang tak boleh pisah dengan Islam. Sejak daripada tu ada sampai Nabi Muhammad SAW, semua nabi-nabi mari dengan makna politik ni. Ada pun yang ketiga, politik dengan makna alat. Dia panggil siasah hizbiyah. Politik kepartian. Hak ni alat semata-mata. Alat semata-mata. Sistem tu alat. Maka Islam ni dia tidak datang menegak alat dak. Di mana-mana sahaja sistem boleh tertegaknya keamanan, kesejahteraan, boleh dijagakan iman dan melaksanakan Islam, maka Islam terbuka dengan mana-mana sistem. Emma dia demokrasi, emma dia monarki, emma dia republik, emma apa sahaja sistem, kalau terjaga orang panggil keamanan, kesejahteraan, jaga iman, terlaksana Islam, maka diterima belaka. Itu hanya alat saja. Dah? Tu dah. Jadi hak tu tak ada kaitannya dengan agama. Boleh tu. Hanya alat. Alat, kira lah alat. Macam kereta kita nak pergi masjid. Nak pergi kereta Viva pun boleh. Nak pergi kereta Kacir pun boleh. Nak pergi kereta Ford Ranger pun boleh. Nak pergi kereta gapo lagi weh? Ikutlah. Nak pergi kereta gapo boleh berlaku. Jangan pula apabila kita pakai kereta ni kita pun tengok awak ni apa pakai kereta tidak jenama Islam ni. Saya pakai kereta jenama Islam. Tak kena gitu. Asal nama Islam tu nak tabarruk je. Contoh, kita namakan restoran kita ni restoran Islam. Maka adakah restoran kita tu automatik Islam? Dia dah. Tengoklah muamalat bagaimana. Kalau harga lauk tak letak bukan Islam tu. Orang makan tak tahu harga berapa. Sudah kira-kira ikan kering sekop. Kicap kuah kicap sikit 50 riyal RM1. Islam lagu tu. Ada pun nama McDonald, KFC, tapi muamalat cara Islam mana? Tak boleh makan selagi tak bayar. Kena bayar dulu. Betul tak? Tahu harga berapa. Bayar ada taradhi, ada redha meredai. Barulah jadi hak kita bila kita bayar. Baru boleh makan. Walau nama KFC, McDonald, tapi itulah muamalat Islam. Walaupun restoran nama Islam, Iman, restoran Iman, restoran Islam, tapi kalau muamalat jual beli tak ikut cara Islam, tidak Islam. Patut salah ke ustaz nak letak nama restoran Islam? Tak salah. Asalnya nak tafaul, nak tabarruk, nak ambil sempena baik nama Islam, nak ambil berkat nama Islam, tak apa. Tapi jangan siapa melampau mana. Orang tak masuk restoran kita sebab lauk tak sedap. Orang masuk restoran sebelah. Nama restoran sebelah, restoran hore-hore. Tapi lauk je sedap. Kita pun mulalah main sentimen lah. Awak ni semua hok masuk restoran hore-hore ni, tak masuk restoran Islam ni, awak semua kafir dah ni, tolak Islam. Tolak restoran Islam. Apa punya orang Islam lagu ni tolak restoran Islam? Tak kena tu cakap lagu tu. Kerana Islam tu tidak dinama, tapi benda yang dipernama tu apa yang mengikutkan ajaran Islam, baru dikira Islam. Itu. Faham tak ni? Faham tak faham sudahlah. Kena makan banyak buah kismis lah tu. Habis itu. Jadi dia akan menghuraikan kepada kita ilmu usuluddin mengikut aturan ahli sunnati wal jamaah. Kerana penting ahli sunnah wal jamaah ni, kerana ini satu-satunya jalan yang diterima oleh Allah di dalam Islam. Jadi Islam setelah mana
wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Islam tu tidak Islam mutlak lagi, tapi Islam biqaid, tidak Islam mutlak. Nah, sebab apa? Sebab Nabi kata, la taftariqu ummati ala 73 firqah. Selagi berpecah umatku di atas 73 firqah, di atas 73 fuq. Fawahidun fil jannah wa thintani wa sab'ina finnar. Satu puak masuk syurga, 70 puak masuk neraka. Nabi sendiri sebut akan pecah. Maka kita tak boleh nak bercakap lebih pada Nabi lah. Yang kita kata apa ni, duk sebut pasal Syiah ke, Mu'tazilah ke, Jabriyah ke, Qadariyah ke, Murji'ah ke, Hasyawiyah ke, Karamiyah ke, Ismailiyah ke, Batiniyah ke, Mujassimah ke, tak kira lah. Tak payahlah sebut benda gitu. Islam ni satu, kita kena bersatu. Iya, betul. Tapi Nabi sendiri yang sebut, umat ni berpecah 73 firqah, satu saja hak diterima, 72 ditolak. Jadi hak diterima tu mengikut ajaran ahli sunnah wal jamaah, dengan huraian yang terang, yang nyata, yang jelas. Yang jelas. Sebab kalau tak jelas ni kan, Allah serabutlah kita nya. Ya jelas pak ni. Sebab tu dia punya bahasa pun dia tidak agak serupa dengan kitab-kitab hak lebih lama dak. Ya agak mudah lah sikit. Agak mudah sikit. Nak kata moden sangat tu dak. Nak kata lama sangat. Sayu gia tak sayu gia, tak ada lah gitu. Dia orang panggil bahasa tu agak dipermudahkan sikit. Nyata jelas. Yang sangat mudah. Yang sangat mudah. Itu sebagai tagrib lah ni. Sangat mudah pun tidak ada mudah. Yang sangat mudah memahami akan ilmu usuluddin, yang dia akan hurai mengikut aturan ahli sunnah wal jamaah ni. Ini sebagai tagrib, nak menggemarkan kita. Kita anak-anak nak sekolah kan, nak masuk periksa PMA ke, PMA ada lagi dah lah ni dah, SPM ke, ikutlah gap. Jangan kita ni buat payah lalu dia jangan. Dia nak masuk kelas sains, nak mengaji fizik, kimia, biologi. Jangan pula kita kata, payah tu. Jangan gitu. Walaupun hakikatnya payah sebenarnya. Mek fizik, kimia, biologi. Tapi sebagai orang yang tua, yang nak anak dia mengaji ni, dia kena tagrib, kena menggemar. Gemar. Mudah ya tu. Semesek pada dia sendiri pun tak kerti. Ni. Mudah ya tu, semesek ya tu. Tak suruh takutlah. Ambil kelas lain. Tak suruh takut. Janji rajin ngaji insya-Allah. Mudah ya tu, mudah. Ya mudah ni. Ayuh aku kata mudah ni. Dia pun masuk. Payah. Tak apa, masuk dah. Maka dia akan usahalah mengaji. Jadi kalau awal-awal kita pergi mati semangat dia. Kita nak ambil kelas sains ni, mengaji fizik, kimia, biologi, kita nak jadi doktor lah esok-esok. Payah tu. Jangan. Tak payah mengaji lah. Sakit otak belakang tu. Sudah. Dia bunyi sakit otak tu. Sakit otak. Tambah aku sakit otak. Awal-awal kita mampu dah semangat dia. Maka dia pun tak mengaji. Jadi kita tu tak boleh gitu. Kena tagrib. Kena bagi gemar dia nak mengaji. Walaupun memanglah tak ada ilmu mudah, tak ada. Nabi sebut kan, innamal ilmu bitta'allumi. Hanya sebenarnya ilmu tu didapat dengan belajar. Ta'allum ni bina takalluf, artinya berat, payah, susah. Bukan senang nak mengaji. Mengaji tu susah dah. Patut nak faham pun susah pula. Bukan automatik kita mengaji, automatik kita faham. Hak ramai-ramai hak mengaji ni berapa orang hak faham sebenarnya? Tak ada ni. Ada. Ramai hak mengaji dalam sekolah tu kan. 40 orang anak murid sekolah. Bukan 40 tu faham belakang. Ramai hak ngaji. Duk angguk ngang. Sudah kelas saya tanya, mu faham apa cikgu ngajak dia? Aku tahu apa aku angguk lah. Dia kata kau ni. Ramai orang mengaji tapi tak faham pun. Ramai mana? Jadi faham ni ialah kurniaan Allah Taala. Itu kurniaan Allah Taala. Nak dapat faham bukan senang. Nak ngaji tu bukan senang dah. Memang bina takalluf. Mana berat. Takalluf ni mana berat, susah, payah. Tu bukan mudah. Tu
Tapi apabila kita duduk dalam ngaji, ni nak ayat kerja Tuhan ni pelik. Samalah. Kita nak mulazamah buat kerja gapo, semaya sunat ke, puasa sunat ke, zikir wirid ke, baca Quran, nak istiqamah. Berat awal-awal berat. Tapi bila dah kita senantiasa mulazamah istiqamah buat, ya manis mari. Ya manis. Manis sampai tahap mana? Kalau tertinggal, sudah tak sedap duduk. Ish. Apa benda aku yang ini tak sedap duduk? Allah tak baca Quran lagi, contoh. Allah tak semaya Tuhan lagi, contoh. Allah terlupa sahwa ini nak puasa, biasa duk puasa tak mau. Jadi tak sedap. Jadi pahit bila kita tinggal. Awal nak buat tu pahit. Allah payahnya nak istiqamah, tak apa, tebing, teruk. Lama jadi manis. Manis sampai tahap tinggal pahit. Tu pula. Sama ngaji kita tak? Ngaji ni awal-awal berat. Senok otak, senok kepala, sakit jiwa dek ni. Allah beratnya. Aduh, kelah pula Allah. Tapi bila kita lawan, lama-lama ia jadi manis. Tak ada kelah tu gelisah. Allah, tak ada ngaji weh. Aduh, supaya sia-sia masa, sia-sia umur. Tu jadi gitu. Nah, gitulah orang panggil sunnatullah. Itu ni. Tapi nak jadi manis tu kena pahit dulu lah. Itu gitu dah. Pun makan obat lah. Makan obat tu pahit je. Nah, makan obat pahit telak nah. Tapi bila dah makan yang manis yang sehat tu. Nah, sehat dah segar. Dia dapat kemanisan sehat. Tu lagu tu lah. Habis. Tu ni yang panggil tagrib ni. Sangat mudah memahami akan dia. Jangan bimbang, jangan takut. Lama lari dah. Bunyi banyak sangat nak syarah lain ni. Ruku Islam lagi, ruku email lagi, ruku esai lagi, hukum syarak lagi, hukum adat lagi, hukum akad. Pecah kepala lah ustaz. Banyak-banyak sangat nak ngaji ni. Jangan bimbang lah. Yang sangat mudah memahami akan dia. Nah. Tu akan huraya tadi tu. Lagi mudah bicaraannya. Nah. Tu. Lagi mudah bicaraannya, perbahasanya buat maya hak mudah-mudah. Tidak kata hak ghawamid fi ilmil kalam. Dia ada ilmu ni, ada hak mudah, ada hak payah. Gitulah. Nah. Macam matematik lah. Nah, mek tu mudah, masuk mek selak kera lah payah jadinya. Nah, sains umum tu mudah. Masuk atau perinci fizik, kimia, bio, Allah, payahlah. Sama juga ilmu tauhid ni, ada hak mudah, ada hak payah. Hak payah tu dia panggil ghawamid fi ilmil kalam. Yang rumit-rumit, yang dalam-dalam dalam perbahasan ilmu kalam ni ada lah ni. Tu kena mengaji kitab-kitab yang tidak fardu ain tu, fardu kifayah. Seumpama syurhul mawaqif, matali'ul anwar, tawali', matali'. Tu pelik-pelik nama dia ada tu. Tu kitab-kitab tu kitab-kitab ilmu kalam. Dia bahah. Nak siapa kita pun baca bunyi saja, pahalnya gapo sekarang tak tahu gapo. Dalam sangat dia duk bahas. Yang halus-halus. Tu tidak fardu ain, tapi fardu kifayah. Dalam jarak dua marhalah kena ada orang yang alim ilmu kalam. Sekira-kira kalau ada fuak sesak, fuak mengarut dalam agama, maka boleh dia berhujah, dia berdebat. Mengalahkan fuak sesak. Ya, sebab fuak sesak ni cara nak membenterah bukan dengan cara pergi sita, bukan. Itu dia panggil zoling. Oleh kerana kita ni tak ada alim, tokoh sungguh yang mahir dalam ilmu ni, maka kita tak ada lah guna kuasa kuku besi lah. Bagi pacak, signboard ke, sita ke, lagu mana. Tapi ajaran tu tetap akan berlanjut, akan tersebar. Caranya ialah sebenarnya debat. Panggil tokoh ajaran sesat tadi tu, mari berhadapan dengan tokoh mutakallimin, alim ilmu kalam. Berdebat secara depan-depan. Maka bila kalah, habislah anak murid dia, ikut dia pakai lari. Untuk gua apa bodoh lagu ni. Dah ni pakai lari. Bubar gitu je ajaran sesat. Tu sebab tu Imam Abul Hasan Al-Asy'ari lagu itulah dia. Bunyi kuliah Mu'tazilah, bro, dia pergi selalu. Dah tu ni. Dia pergi selalu. Antara lain Abul Hasan Al-Bahili. Anak murid dia tu asal Mu'tazilah. Lalu dia pergi berdebat dengan anak murid dia. Kalah Abu Hasan Al-Bahili, jadi anak murid Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Bubar pengajian Mu'tazilah tu. Jadi ahli sunnah wal jamaah. Itu cara dia dulu. Tu.
Dan sederhana ibaratnya. Sederhana ibarat. Dan cakapannya. Cakapan tu atoh tafsir pada kata ibarat. Apa dia ibarat? Yang ni cakapan. Ibaratnya mana cakapan. Nah, atoh tafsir dia panggil. Dan sederhana cakapannya. Cakapan huraian ni sederhana. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah sangat. Dah. Dia ada bahasa kapung. Kitab hak ditulis dengan bahasa yang terlalu rendah, terlalu kapung. Seumpama kitab-kitab yang ditulis oleh almarhum Tuan Guru Syekh Abdul Qadir bin Wangah Sekam. Dia panggil tu ayah dia Sekam. Itu bahasa kapung terus, bahasa tani terus. Kita baca kitab dia tu macam dia duk cakapan kita, macam duk kecek kedai kopi gitu. Tu bahasa dia perendah sangat. Ada bahasa yang tinggi. Bahasa universiti profesor. Tu selok orang kapung nak faham tu. Maka dia perendah, dia menyederhanakan ibarat cakapan. Maka orang hak terlalu apa dia panggil ni? Terlalu hak cerdik sangat ni. Apa? Intelijen ke apa dia panggil? Satellite ke apa? Otak dia tu tinggi sangat. Otak dia tu profesor lah punya otak. Tidaklah. Rasa bukan level aku. Tak. Boleh duduk juga. Orang hak kapung-kapung, kelas-kelas kapung pun boleh duduk juga sebab sederhana je ibarat dia. Dia ada gitu. Profesor ke? Jarang nak mengajar masjid seorang ni. Sungguh. Profesor bukan semua lah. Ada. Hak level dia tu orang panggil cakapan dia tu akademik dah. Kalau jemput dia mari syarah di masjid, jawabnya orang kapung tidur lah ke. Kata ni kena belak kamu dia bahasa pula. Orang kapung berapa profesor cakap apa tahu. Ada je ni profesor kadang-kadang profesor dia tak segi masjid seorang ni cakap orang kapung. Level dia akademik. College, universiti level dia. Ada kita. Kalau dia tak boleh nak perendah bahasa dia. Ada orang kapung, orang hak rendah sangat bahasa, dia tak boleh dengar hak bahasa tinggi-tinggi serabut perut. Tak boleh nak faham. Jadi buat mari ibarat hak sederhana. Dan sederhana ibaratnya, sederhana cakapannya. Itu maksud dia. Bila sederhana juga boleh faham belakang lah. Orang kelas tinggi pengajian pun boleh faham. Orang kelas rendah pengajian pun boleh faham. Usaha sikit lah juga. Orang hak sederhana pun memang bahasa dia dah. Serta mendatang pula dalil-dalil yang nakli dan akli. Dah. Sebut orang panggil setiap daripada aqaidil iman, simpulan atau tambatan atau paku ataupun konkret. Tu konkret bagi iman kepercayaan ni disertakan pula mendatangkan dalil-dalil yang nakliyu, mana dalil-dalil yang bahasa dipindah ambil daripada Quran dan Sunnah, dan akliyu, dalil-dalil hak bahasa difikir dengan akal. Kena guna akal ini sebagai isyarat manhaj ahli sunnah wal jamaah. Ia seiringkan nakal dengan akal. Jadi kalau Mu'tazilah, dia akal di depan, mendahulukan akal, mengkebelakangkan nakal. Quran hadis di belakang. Akal di depan. Kalau musyabbihah mujassimah, Quran hadis nakal di depan, akal di belakang, ya buat di belakang. Tu beza tu dah. Kalau ahlu sunnah wal jamaah, tak, nakal dengan akal disanding bersama. Sanding. Kena faham tu. Jadi jangan orang cakap jangan guna akal, buai akal. Tu nak jadi gila ke kan? Buai akal jadi gila. Berapa tepat dalam Quran? Lebih daripada 40 tepat Tuhan sebut afala taqilun, afala tatafakkarun, afala tanzurun, Tuhan suruh nak akal, fikir, tilik, mikir, renung. Jadi kalau tak ada akal, bukan mukallaf, gila abang. Jadi jangan kata akal tu jangan guna akal. Dah, kena guna akal. Tapi jangan pula akal kita guna tu melampau-lampau di depan, Quran hadis kita lepas ke belakang, jangan. Lepas tu disanding dengan Quran Sunnah. Tiap khabaran Quran Sunnah sekali-kali tidak bercanggah dengan akal yang sejahtera. Itu dah zawil uqulis salimati.
Orang yang mempunyai akal yang sejahtera, yang selamat daripada kekufuran, maka akal dia tu senantiasa sanding dengan Quran dengan sunnah. Sanding begini. Ini manhaj ahli sunnah wal jamaah. Habis itu. Kemudian kata dia, maka dengan tuntutan itu, dengan permintaan tersebut, dengan suruhan tersebut, oleh setengah-setengah daripada kawan-kawan dia tu, lagu mana dianya? Aku pun memikir dan merenung. Lamakah? Berbulan-bulan masanya. Yang ni pada masa berbulan-bulan. Gitu dah. Berbulan-bulan masanya, yang ni pada masa berbulan-bulan. Pada masa yang berbulan-bulan. Tu. Habis. Jadi bukan terus buat dak. Inilah orang warak gitulah. Orang warak gitu. Orang minta dengan dia, bukan terus buat dak. Cermat, ihtiyat, jaga-jaga, renung dulu, fikir tengok, timbang tara tengok. Ada manfaat ke banyak lebih daripada mudarat, atau mudarat lebih banyak daripada manfaat, atau sama berat, atau tak ada mudarat, manfaat yang sepenuh-penuhnya. Dia timbang tara tengok, merenung-renung dulu. Berbulan-bulan masanya, yang ni pada masa yang berbulan-bulan. Begitu dah. Tu. Berapa bulan tak ada sebut lah. 3 bulan ke 4 bulan ke, wallahu a'lam. Artinya banyak bulan atik lah ni. Banyak bulan juga. Sebulan 2 bulan 3 bulan boleh hadis. Tiba-tiba diilham akan daku oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dicampur. Ilham ni mana? Iqa'ullah. Campurkan daripada Allah fil qalbi mukmin. Itu dia panggil campurkan daripada Allah dalam hati orang mukmin. Atau boleh juga kata ilham ni ialah dia panggil bisikan daripada malaikat mulhim. Ya, dalam diri kita ni ada 2. Syaitan dia bisik was-was. Satu lagi malaikat, dia panggil malaikat mulhim, membisik ilham. Jadi ilham ni bisikan daripada malaikat mulhim. Hakikatnya iqam Allah juga, mana Tuhan jatuh ke dalam hati kita nak buat baik. Itu dia panggil ilham. Tu. Kalau buat jahat, dia panggil waswah. Kita orang Melayu ni bahasa tu kita guna, tapi makna tu kita karut sikit. Waswah ni kita duk macam usolli. Allah. Tu waswah. Atau kalau ismaya tu basuh muka kat 100 kali. Berjeruk macam mandi wajib pada ambil ismaya ya. Itulah waswah. Ya juga, tu pun waswah. Tapi nak pergi merapak, nak pergi curi, itu pun waswah dia panggil. Dia duk pakak macam mana kita nak rapak masjid ni. Contoh, saya ada ilham. Ilham abahmu ilham. Tu bukan ilham, tu waswah dia panggil. Tapi tak pernah kita, saya ada waswah. Apa pula menurut waswah sini ni? Kita kena yakin kita mampu mencuri duit masjid. Kayak lagu tu. Dak. Bisikan yang jahat daripada syaitan dipanggil waswas. Waswas. Nak merapak, kau nak curi. Tapi orang kita tak guna lah lagu tu. Betul tak? Macam mana nak rapak bank? Awak ada idea tak? Duk mikir sesat perapak. Saya ada ilham. Ilham. Takkan malaikat mulhim bisik supaya pergi rapak bank. Orang tak panggil ilham tu dalam istilah. Dia panggil waswas. Kalau ilham, itu perkara yang baik. Lintasan hati, campurkan bisikan yang baik dalam hati. Itu dipanggil ilham. Itu dah. Macam kita nak wakah gapo lah surah ustaz ni. Ustaz, kubur ada dah kau orang nak wakah. Contoh. Tak ada lagi kata. Tu. Saya dapat ilham. Saya nak wakah kubur sebutir. Tu ilham. Sebab apa? Kebaikan. Ilham. Kita jadi pelik pula bunyi ilham. Ilham apa? Tu ilham tu dipanggil. Dah. Habis itu tiba-tiba diilham, dicampur kebaikan akan daku oleh Allah Ta'ala, bahawasanya tuntutan permintaan, itu tuntutan makna permintaan ataupun suruhan dengan makna iltimas tadi.
tuntutan iltimas kawan-kawanku itu, kawan-kawan sini murid-murid lah sebenarnya, nah kita sebut dah gitu. Tutup guru dulu dia tiru cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak panggil murid, dia panggil sahabat, saing-saing, teman-teman. Nah, dia tak panggil murid. Kita ni tak jadi cikgu tadika pasti je baru. Inilah murid-murid saya. Aduh, hebatnya. Macam tok guru besar. Tapi tak apalah. Tapi kalau tutup guru dulu, aling sungguh. Nah, anak murid ini dipanggil saing-saing. Ni siapa ni? Saing-saing ambo lah ni. Saing-saing. Padahal anak murid, sahabat-sahabat ambo lah kan ni. Sahabat-sahabat. Jadi kawan-kawan sini makna murid-murid dia dah ni. Tu. Jadi Allah Ta'ala capak dalam hati dia. Dia kata bahawasanya tuntutan permintaan iltimas kawan-kawanku itu, murid-muridku itu adalah suatu perkara yang baik, yang bagus, yang molek. Bila perkara itu perkara yang baik, yang tak patut bagiku menolak akan tuntutan itu, tak patut. Isar bil qurbi makruhun. Kita mendahulu ke orang lain itu dalam perkara ibadat, mendekatkan diri pada Allah Ta'ala, itu makruh hukum dia. Nah, mana contoh? Duk lesah, tiba-tiba sah depan kosong, kita butuh tolak orang lain. Kata, gilah mu lagi. Makruh kerja lagu tu. Mendahulu ke orang lain pada perkara ibadat tu makruh. Kita kena dulu diri kita berebut. Ada kosong, kalau boleh berebut. Ni dak parking kereta tempat shopping kompleks tu boleh jadi berebut. Nah, acak ni pucat juga. Aku tunggu tadi signal tadi lagi. Kalau nak pergi shopping, kalau nak semaya tak. Tu tak signal dah. Mung lah naik depan tu. Makruh tu gitu. Nah, sama juga orang minta tok guru, minta ngajar. Pergi orang lain lah. Demo lagi. Tak lagi tu. Nah, tok guru tu boleh ngajar tak ilmu ni, fardu ain ni. Tok guru kami ni tak reti ni fiqh, tasawuf fardu ain ni, tauhid fardu ain ni. Insya-Allah kalau ada kebaikan hamba mengajar. Tunggu tengok dah. Mari pula 3-4 hari ke hamba wi jawab tu supaya dia mikir tengok ada kebaikan tak. Dia renung dulu. Ada kebaikan ni. Barulah dia jawab. Insya-Allah setuju lah. Gitu. Tidak kata tok guru tolong ngajar. Orang lain lah. Orang lain ramai lagi duk main orang lain. Tak. Makruh gitu tu. Nah. Tu. Bila dah kebaikan ibadat pada Allah, yang tak patut bagiku menolak akan tuntutan itu. Itu. Permintaan kawan-kawanku itu dah. Kerana apa tak patut bagiku menolak? Kerana mereka itu kawan-kawanku tu sangka baik dengan daku. Tengok. Jadi kalau orang minta dengan kita tu, kita boleh tahu orang tu minta sungguh ke ataupun nak try testing, nak try coba. Tak? Kata ngajar ni. Padahal dia bukan nak ngaji sangat. Dia nak testing. Itu tak payah. Nah, dia tak suka baik asal dengan kita. Dia nak testing. Tengok kita ni ada ilmu ke tak ada ilmu. Tak payahlah. Nah. Kalau kita ada ilmu tinggi-tinggi pun kita duk syarah ke dia. Dia kata, tak pandang ngajar ni duk cerita benda tinggi-tinggi. Ataupun kita rendah cerita kita dalam mengajar. Hak rendah-rendah. Benda ni yang mu nak ngajar kau kan? Pula dah. Jadi kalau orang hak jenis tidak sengkau baik lagu tu, kita tolak pun tak apa. Nah. Tu. Gila jadi imam dah mau ke kalau tapi. Gila. Dia bukan nak suruh jadi imam sangat. Dia nak tahu suara sedap ke tak sedap. Kalau tak sedap tak apa. Tak usah terima tak apa gitu. Sebab dia tak suka baik. Jadi oleh kerana saing-saing dia atau murid-murid dia suka baik dengan dia, sangka baik, husnuzan serta tok guru. Nah, maka tok guru pun setuju. Nah, untuk tulis sebuah risalah yang menerangkan perkara-perkara yang tersebut di atas tadi itu. Itu dah. Habis itu. Tak kena tu apa baca dia. Betul dah. Kerana mereka itu kawan-kawanku sangka baik dengan daku. Habis situ. Dia terberhenti situ dulu dah. Maka aku pun terimalah
tuntutan itu walaupun aku bukan daripada ahlinya, ahli menulis akan risalah. Ini dia panggil khisalum mahmudah, iaitu budi pekerti yang dipuji. Mana? Iaitu tawadhu'. Dia tak kata aku pun terima lah. Sebab apa? Sebab aku ni profesor, PhD. You know, I siapa? I kan orang hebat-hebat, orang berpengajian tinggi. Dia tak cakap gitu. Kata hamba pun terima lah, walaupun hamba ni bukan ahli sebenarnya. Itu dia panggil tawadhu'. Kita nak mengaji dengan tok guru tawadhu' begini lah. Walaupun kita tak jumpa dah dengan dia, tapi kita ambil mengaji risalah dia, kitab dia, maka berakit sifat baik tu dalam diri kita juga. Tidak kata tengoklah siapa. Sebab tu dia mau minta dengan kawan tulis kitab. Kawan mengaji Mekah 40 tahun boh. PhD berapa PhD? Doktor, profesor, media, banyak gelar kawan. Sebab tu kawan mampu menulis risalah ni. Dia tak cakap gitu. Tak segan mana kalau cakap gitu tu. Itu ni. Jangan mengaji dengan orang lagu tu. Takabur. Kalau lagu tu, iblis pun aling lagi. Maka iblis ni dilaknat oleh Allah bukan sebab merapak, bukan sebab berzina, bukan sebab hidup kelak danduk ke disko, duk berjoget cocok bital. Iblis dilaknat kerana takabur. Itulah. Jadi kita sambung semula pula, maka aku pun terimalah tuntutan itu. Wallahu a'lam. Wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqqihna ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.